Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Suara saya okey tak? Cuba komen sikit. Kita bagi ruang pada kawan-kawan lain untuk masuk Sebab minta maaf saya lambat sikit. Ada mesyuarat tadi. Sebab ada orang tanya saya macam mana boleh aktif sangat bermedia sosial. Tak juga, kadang-kadang lambat macam ni Kan tadi ada mesyuarat, jadi terlambat sikit. Tak apa, kita bagi ruang pada sahabat-sahabat lain untuk masuk. InsyaAllah kita akan cuba mula bila kita tengok semua dah bersedia lah. Okey, semua dah bersedia? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah pada pagi ini kita dapat bersama-sama berhimpun untuk kita rungkaikan sedikit berkenaan dengan ilmu hadis, yang mana isu ni timbul semalam apabila ada dua orang individu yang bernama Tanaka Mustafa. Saya tak kenal dia siapa, mungkin orang lain kenal lah. Tapi beliau ni banyak menulis tentang isu politik. Cuma saya tak nak masuk sangat isu politik, melainkan saya hanya masuk kalau ada kaitan dengan agama lah, tak apa. Dan beliau menulis, berkongsi tentang tulisan ataupun komentar saya di page saya ketika menjawab berkenaan dengan isu hadis palsu. Kemudian ada seorang lagi, nama dia Adam Lawrence, juga berkongsi tulisan saya tu, dan di komen tu banyaklah yang menghentam saya dan mengatakan saya ni membuat kekeliruan, dan kemudian ada juga yang mempertikaikan keilmuan saya dalam bidang hadis. Ada yang kata saya ni mungkin PhD terbang, ada yang macam-macam lah. Tetapi yang menariknya, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, dalam banyak-banyak komen yang ada, dua orang ni, iaitu Tanaka Mustafa ni dan juga Adam Lawrence ni, mereka berkongsi satu print screen komentar saya dan digabungkan dengan satu komentar daripada tokoh yang tidak asing lagi, iaitu Ustaz Azhar Idrus. Yang mana Ustaz Azhar Idrus dalam itu dikongsikan dengan dia mengatakan punah ranah ilmu hadis, katanya. Saya tak tahu adakah ini tulisan Ustaz Azhar Idrus yang betul ataupun hanya ditempik. Saya mempunyai kepercayaan dan sangka baik ini bukan tulisan Ustaz Azhar Idrus lah. Mungkin orang cuba untuk melagakan kami berdua. Tapi kalau benda ni memang betul daripada Ustaz Azhar Idrus, saya agak sedikit kecewa lah, kerana apa yang saya sebutkan itu merupakan satu benda yang asas. Setiap daripada penuntut ilmu hadis memang tahu. Apa komentar saya yang sebenarnya? Saya mengatakan kepada orang yang mempertikaikan ketika mana saya berkongsi tentang video hadis palsu, ciri-ciri hadis palsu, maka dia cuba untuk tidak bersetuju dengan saya, mengatakan kena bezakan hadis dhaif dan hadis palsu. Maka saya menjawab. Saya menjawab dengan komentar berikut. Saya nak bagi background dulu supaya tuan-tuan dan puan-puan boleh faham apa yang saya nak sampaikan. Semua boleh tengok di skrin yang saya kongsikan ini, yang mana saya sebut di situ Muhammad Adam. Di dalam ilmu hadis, kebanyakan ulama mengatakan bahawasanya hadis dhaif mempunyai beberapa kategori. Hadis dhaif yang paling teruk ialah hadis palsu. Maka semua hadis palsu adalah dhaif, tetapi bukan semua hadis dhaif adalah palsu. Ini statement asal saya. Ini kenyataan asal saya, yang mana Adam Lawrence mengatakan jeng. Dan di bawah tu ada dikongsikan tulisan Ustaz Azhar Idrus mengatakan punah ranah ilmu hadis. Pertama, saya mempunyai kepercayaan dan sangka baik ini bukan tulisan Ustaz Azhar Idrus. Tapi kalau ada kawan-kawan yang kata itu memang tulisan dia, maka saya berduka cita lah. Kerana benda ni asas, benda ni siapa yang belajar ilmu hadis dalam kitab yang kecil pun akan jumpa.
Apa yang saya tulis ni sebenarnya itulah yang digariskan oleh ramai ulama-ulama di dalam mustalah hadis. Okey. Kemudian ada seorang lagi yang bernama Tanaka Mustafa yang saya sebut tadi. Yang mana Tanaka Mustafa ni ya di dalam tulisan dia juga berkongsi benda yang sama. Lalu saya pun menjawab dengan nukilan ulama. Jadi saya nak di sini saya nak buktikan kepada netizen semua yang seolah-olah macam keliru. Betul ke apa yang Rora tulis ni? Hadis palsu tu sebahagian daripada hadis dhaif. Bukankah hadis palsu tu bukan hadis? Sekejap. Kita tengok pada kitab yang ditulis oleh para ulama. Saya buka di antara kitab yang awal lah. Ya. Kitab yang awal iaitu kitab Muqaddimah Ibn Salah. Jadi sahabat-sahabat boleh tengok kan? Nampak ke? Yang saya kongsikan ni, Muqaddimah Ibn Salah, yang mana dalam Muqaddimah Ibn Salah disebutkan di situ pada ini Muqaddimah Ibn Salah, siapa yang belajar ilmu hadis dia tahulah Muqaddimah Ibn Salah ni merupakan kitab asas hadis ditulis oleh Ibn Salah. Dia kata apa? Ketika membahaskan tentang hadis palsu pada bahagian 21, jenis 21 daripada jenis-jenis hadis, dia kata i'lam, ketahuilah annal hadits al-mawdu' syarrul ahadits ad-dha'ifah. Ketahuilah sesungguhnya hadis palsu itu ialah seburuk-buruk hadis dhaif. Ketahuilah bahawasanya hadis palsu itu ialah seburuk-buruk hadis dhaif. Bila dia kata seburuk-buruk hadis dhaif, maksudnya hadis palsu itu satu bahagian daripada hadis dhaif. Maka betul lah apa yang saya tulis. Apa yang peliknya? Saya pun tak tahu. Ya, itu kalau kita tengok dalam Muqaddimah Ibn Salah. Kita tengok pula dalam Alfiyah Al-Iraqi. Dalam Alfiyah Al-Iraqi ni seorang ulama hadis. Dia menulis 1000 syair ataupun bait syair tentang ilmu hadis. Ketika mana masuk dalam perbahasan maudhu', dia kata apa? Syarrud dhaif al-khabarul maudhu'. Seburuk-buruk hadis dhaif ialah khabar yang palsu. Al-kadzib al-mukhtala' al-masnu', yang mana dia merupakan pembohongan, rekaan dan ciptaan. Dia sendiri sebut bahawasanya seburuk-buruk hadis dhaif ialah hadis palsu. Ini membuktikan bahawasanya hadis palsu merupakan salah satu daripada bahagian hadis dhaif. Okey, mungkin ada di kalangan kita yang tak cukup lagi. Tak apa. Saya buka lagi dalam Tadribur Rawi karya Al-Imam As-Suyuti. Al-Imam As-Suyuti ni dia mensyarahkan ya kitab Imam Nawawi. Yang mana Imam Nawawi ni dia ada satu kita panggil matan dalam ilmu hadis yang dipanggil sebagai Taqrib Nawawi. Taqrib Al-Imam Nawawi. Yang mana At-Taqrib Imam Nawawi menyebutkan al-mawdu' huwa al-mukhtala' al-masnu' wa syarrud dha'if. Kan? Hadis palsu itu ialah hadis rekaan dan ciptaan dan dia adalah seburuk-buruk hadis dhaif. Kata Al-Imam Suyuti pada bahagian 21 dia kata apa? Al-mawdu' huwa al-kadzib. Hadis palsu ialah hadis bohong. Al-mukhtala' al-masnu', ciptaan dan rekaan. Wa huwa syarrud dha'if. Dia adalah hadis dhaif yang paling buruk. Wa aqbahuhu, dan paling jelek. Dan paling jelek sekali. Maka kalau kita tengok dalam apa yang telah saya kongsikan ini, sebenarnya ia tidaklah menjadi satu benda yang pelik. Kerana apa? Kerana apa yang saya kongsikan ini adalah pandangan Al-Imam An-Nawawi, pandangan Ibnu Salah, pandangan Al-Iraqi, pandangan Al-Imam Suyuti. Bahkan kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok dalam kitab yang asas, siapa-siapa yang belajar diploma dalam pengajian Islam, dalam pengajian syariah, dalam pengajian usuluddin, tak perlu sampai ke degree, diploma sudah cukup. Buka kitab Taisir Mustalah Hadis karya Syekh Mahmud At-Tahan. Mahmud Tahan dia menyebutkan ketika mana dia menghuraikan tentang martabat-martabat hadis dhaif, dia kata apa? Al-mawdu' ialah huwa syarrul ahadits dhaifah wa akbahuha. Dia merupakan seburuk-buruk hadis dhaif dan paling jelek.
Walaupun sebahagian ulama mengatakan ia sebahagian, dia bukan sebahagian pada hadis dhaif, tapi ramai ulama mengatakan dia adalah sebahagian daripada hadis dhaif, dan dia adalah hadis dhaif yang paling buruk sekali. Dan di sini juga ada, saya nak kongsikan kepada semua yang hadir dalam live pada kali ini, saya nak kongsi juga kitab yang masyhur juga di zaman moden ni, iaitu kitab Manhajun Naqd fi Ulumil Hadis. Kitab Manhajun Naqd. Dia kata apa? Karya Syekh Nuruddin Itir daripada Syria. Dia kata apa? Al-hadisil mawdu' huwa al-mukhtala' al-masnu'. Hadis mawdu' ialah hadis yang direka, yang dicipta. Kemudian di bawah tu dia tulis, dia kata wal hadisul mawdu' huwa syarrul ahadits dhaifah. Hadis palsu ini merupakan seburuk-buruk hadis dhaif. Seburuk-buruk hadis dhaif. Kan? Mungkin ada sebahagian daripada kita kata, itu tadi dalam Taisir ada ulama kata, sebahagian Syekh Mahmud Tahan kata sebahagian ulama membezakan di antara palsu dan dhaif. Dia kata ya, tapi itu sebahagian sahaja. Sebab itu kalau tengok dalam tulisan awal saya, saya sebut apa? Saya kata di dalam ilmu hadis kebanyakan ulama mengatakan bahawa hadis dhaif mempunyai beberapa kategori. Maksudnya kebanyakan ulama mengatakan sebahagian daripada hadis dhaif itu adalah hadis palsu. Maka apa yang peliknya? Saya menyandarkan apa yang saya tulis kepada pandangan ulama yang memang ada kitab pun dalam masalah ni. Kitab Muqaddimah Ulum Hadis, kitab Taqrib Al-Imam An-Nawawi, kitab Tadribur Rawi karya Al-Imam Suyuti, Manhajun Naqd, Taisir Ulumil Hadis, Taisir Mustalah Al-Hadis, semua mengatakan bahawasanya perkara itu memang hadis palsu itu sebahagian daripada hadis dhaif. Cuma mungkin ada di kalangan kita yang mula bertanya. Dia mula bertanya, dia kata kalau betul hadis palsu itu sebahagian daripada hadis dhaif, macam peliklah juga. Sebab apa pelik? Sebab hadis palsu bukan hadis. Macam mana nak kata dia sebahagian daripada hadis? Saya nak jawab begini. Hadis ini bukan semua sahih. Ada yang sahih, ada yang tak sahih. Sebab hadis ni ada dua kategori. Ada yang makbul, ada yang mardud. Makbul ialah hadis yang diterima, merangkumi hadis sahih dan juga hadis hasan. Hadis yang mardud ialah hadis yang ditolak. Hadis yang ditolak ni ada hadis dhaif ringan, ada hadis dhaif berat dan ada hadis palsu. Bila kita faham benda ni, hadis dhaif tu adalah payung bagi keseluruhan hadis yang ditolak, maka kita akan dapat fahami hadis palsu tu hadis yang ditolak, dan dia adalah yang ditolak yang paling teruk sekali. Saya nak bagi satu analogi supaya kita tak keliru. Bila orang kata duit ada macam-macam kategori. Ada duit yang diterima, ada duit yang ditolak. Duit yang diterima ni duit yang sahih, duit yang asli. Duit yang ditolak ni ada macam-macam kategori. Duit yang ditolak ni ada disebabkan dia ditolak kerana dia duit palsu. Dia ditolak kerana dia duit palsu. Manakala ada juga duit lain yang ditolak, tapi bukan sebab dia palsu. Dia ditolak sebab dia koyak. Dia ditolak sebab dia orang kata apa, diconteng. Umpamanya, diconteng dengan conteng yang dahsyat, maka dia tak diterima. Adakah dia duit palsu? Dia bukan duit palsu. Dia duit yang asli, tetapi ditolak kerana telah dikoyak. Tapi ada tak duit yang tak diterima disebabkan palsu? Ada juga. Jadi, betul lah apa yang saya sebut itu. Semua hadis palsu itu kategorinya dhaif. Tetapi bukan semua dhaif termasuk dalam hadis palsu. Kerana hadis dhaif itu payungnya. Hadis dhaif itu kategorinya. Bawah tu ada macam-macam kategori yang dipecahkan oleh para ulama. Ya, kenapa hadis palsu dipanggil hadis palsu, dipanggil hadis, sedangkan hadis palsu ni bukan hadis? Jawapannya telah pun dihuraikan. Sekejap saya cari kitab yang membincangkan tentang benda ni. Okey, saya kongsikan kepada tuan-tuan dalam kitab Fathul Baqi, ya, syarah kepada Al-Alfiyah Al-Iraqi yang ditulis oleh Al-Imam Zakaria Al-Ansari dalam Fathul Baqi. Saya bersihkan kejap, ya. Kenapa hadis palsu dipanggil hadis sedangkan dia bukan hadis? Tengok.
Boleh nampak wa awradal mawdu' fi anwa'il hadis ma'a annahu laysa bihadis. Pengarang iaitu dia mensyarahkan Alfiyah Iraqi tadi, dia kata pengarang masukkan hadis maudhu' ni dalam kategori hadis, iaitu hadis dhaif, sedangkan dia bukan hadis, nadaran ila za'mi wadhihi, kerana melihat kepada dakwaan pemalsunya. Pemalsu tu kata dia adalah hadis dan dakwaan itu adalah dakwaan yang palsu. Sama macam duit lah, dia bukan duit pun, tapi kenapa kita panggil duit? Kerana ada orang dakwa ia duit, tapi palsu lah. Jadi sebab itu jangan keliru. Kita keliru ni bila mana kita tak betul-betul mahir dalam ilmu mustalah hadis, kemudian kita nak hentam orang sekadar hanya kerana kita tak suka kepada orang tersebut mungkin, maka apa yang disebut sekadar pelik sikit je, kita terus nak hentam. Sedangkan apa yang saya sebut tu tak bercanggah pun dengan apa yang digariskan oleh kebanyakan ulama. Tapi kalau ustaz yang kita suka, kita bela, walaupun sebut benda yang pelik, menara 15 km pun kita boleh percaya, walaupun benda tu sukar untuk diterima oleh akal. Ada seorang lagi pagi tadi menulis tentang isu yang hampir sama. Saya tak tahu dia nak tulis untuk siapa, tapi nampak gaya macam ada kaitan dengan apa yang saya tulis semalam. Lepas tu dia kata hadis palsu dan dhaif. Tahu apa dia tulis? Katanya dia ni ada PhD hadis. Kalau betul dia ada PhD hadis, memang saya duga ceritalah. Dia kata tidak sesuai untuk kita buat kesimpulan mudah terhadap hadis palsu dan dhaif dengan mengatakan bahawa kesemua hadis palsu itu adalah dhaif. Kerana kata-kata ini agak mengelirukan, yang boleh membawa implikasi penyamaan antara hadis palsu dan dhaif, sedangkan kedua-duanya amat berbeza. Saya pun pelik, saya pening. Macam mana nak kata beza sedangkan dia palsu itu adalah salah satu daripada kategori hadis dhaif. Kedua-duanya ditolak. Tapi bukan semua dhaif itu palsu. Kan? Jadi macam mana kita nak bezakan? Kalau kita nak kata dhaif ringan dengan palsu berbeza, itu okey. Kerana dhaif ringan memang berbeza dengan palsu, kerana kategori berbeza. Tapi kalau dhaif semata-mata, dia ada palsu, dia ada matruk, dia ada maudhu', dia ada munkar, dia ada mudraj, dia ada mu'al, dia ada muttarib. Jadi macam mana nak kata perbezaan? Macam kita kata kita tak boleh bezakan manusia dengan Melayu. Macam mana Melayu tu sebahagian daripada bangsa yang ada dalam manusia. Jadi kita kena faham betul-betul benda ni. Dan kalau tengok tulisan asal saya, kalau betul lah dia tulis untuk saya ni, saya nak jawab sikit lah. Saya dah sebut dah. Walaupun cadangan dia kata umum mengetahui bahawa kedua-dua adalah berbeza kerana hadis palsu bukan hadis, ia direka-reka saja. Manakala hadis dhaif kemungkinan ia adalah hadis, cuma tidak memenuhi syarat sahih. Jika ia mempunyai tarik yang pelbagai, maka ia boleh naik. Tapi di hujung tu dia ada sebut, saya tak kongsikan sebab panjang sangat tulisan dia tu. Ya, dia ada sebut tentang sekejap saya nak sharekan di sini. Tadi saya dah kongsikan. Saya ada terima dia punya link tadi, tapi saya tak ingat. Okey, sekejap. Okey, di hujung tu dia kata, justru untuk mengelakkan kekeliruan agar tidak disamakan. Disebut, dia kata justru untuk mengelakkan kekeliruan agar tidak disamakan di antara hadis palsu dan dhaif kerana mempunyai pelbagai jenisnya, maka dicadangkan agar kata-kata ulama hadis yang mengatakan hadis palsu adalah seburuk-buruk tingkatan hadis dhaif tidak dibuat kesimpulan mudah dengan mengatakan kesemua hadis palsu adalah dhaif. Kerana ayat ni agak general. Secara pemerhatian kasar seakan-akan menyamakan hadis palsu dan dhaif, walaupun si pengungkap tidak maksudkan begitu, tapi boleh membuka ruang kepada kekaburan orang ramai. Dalam ungkapan mengenai hadis palsu, ulama biasanya mengaitkan dengan sifat buruk, iaitu seburuk-buruk tingkatan hadis dhaif. Hal ini kerana jika tidak dikaitkan dengan sifat buruknya, malahan disebut general begitu saja, maka seakan-akan disamakan hadis palsu dengan dhaif lain yang tidak termasuk dalam kategori palsu. Oleh itu, apabila palsu dikaitkan dengan sifatnya itu seburuk-buruk tingkatan hadis dhaif, maka barulah jelas kedudukannya bahawa ia berada pada tingkatan terbawah bagi kategori hadis dhaif. Dia cadangkan kalau nak kata hadis palsu sebahagian daripada termasuk dalam kategori hadis dhaif, letakkan seburuk-buruk. Tu cadangan dia. Cuba tengok komentar asal saya. Cuba tengok komentar asal saya berkenaan dengan isu ni sekejap. Saya kongsikan yang asal, yang menjadi polemik bagi dua orang manusia yang namanya Adam Lawrence dan juga
Tanaka Mustafa, tengok apa dia kata. Apa yang saya tulis masa saya berbahas dengan saya memberi komentar. Saya kata, dalam ilmu hadis kebanyakan ulama, Muhammad Adam saya kata, di dalam ilmu hadis kebanyakan ulama mengatakan bahawa hadis dhaif mempunyai beberapa kategori. Hadis dhaif yang paling teruk ialah hadis palsu. Maka kesemua hadis palsu adalah dhaif, tetapi bukan semua hadis dhaif adalah palsu. Kan clear? Bila diambil kata-kata saya sekarang, semua hadis palsu adalah dhaif, itu yang keliru. Saya tulis panjang. Saya kata semua hadis palsu dhaif, tapi bukan semua hadis dhaif palsu. Maka clear sebenarnya. Saja je nak buat pasal. Nak hantam saya dalam isu yang mereka sendiri tidak membaca dengan habis. Jadi, kita kena faham hadis yang diterima ialah hadis sahih dan hadis hasan. Hadis yang ditolak merangkumi hadis palsu. Merangkumi hadis dhaif. Dhaif itu ada pelbagai kategori. Yang paling teruk adalah hadis palsu. Yang paling ringan ialah hadis dhaif ringan. Nak terima hadis dhaif ringan pun ulama letak pelbagai syarat. Dan semua hadis dhaif, semua hadis palsu adalah dhaif, tetapi bukan semua hadis dhaif itu berkategori palsu. Jadi mudah-mudahan kita fahami perkara ini dengan baik. Benda ni tak ada isu pun. Hanya sekadar nak jadikan benda ni sebagai polemik sajalah. Jadi sebab itu, kalau siapa-siapa yang melihat live ini, sampaikan kepada mereka yang tidak faham, supaya mereka faham. Kita kena belajar ilmu hadis secara, orang kata apa, secara serius. Mudah-mudahan ilmu ini dapat disampaikan kepada masyarakat dengan mudah. Kalau ada orang kata kepada saya, ustaz, you bagi orang awam keliru. Sebenarnya orang tak keliru. Kita aja yang tak mau faham. Orang lain okey. Dan kalau betul kita keliru kerana kita tak baca, kita jangan marah orang. Kita pergi minum susu Dugro supaya sel-sel otak kita berhubung semula. Dan kepada sesiapa yang ada maklumat berkenaan dengan komentar Ustaz Azhar Idrus, betul ke dia komen ataupun tidak, mohon bagi isu, maklumat ni kat dia supaya dia boleh memahami. Kalau betul lah dia tulis, kalau dia tak tulis tak ada masalah. Jadi mudah-mudahan isu ni dapatlah kita belajar sedikit berkenaan dengan ilmu hadis. Dan saya mohon maaf kerana isu ni menjadi berlanjutan, tetapi bagus, bagi saya bagus. Kerana orang dah mula nak tahu tentang ilmu hadis. Ya? Orang dah mula mengambil berat tentang ilmu hadis. Mungkin sebelum ni, orang yang belajar ilmu hadis sekadar hafal aja. Yang saya pelik itu, ramai juga orang-orang yang belajar ilmu syariah, yang belajar ilmu agama, pergi hentam saya dekat wall ataupun dekat dinding Facebook orang yang mula mainkan isu ni. Ada yang sampai mempertikaikan sijil saya dan sebagainya. Baca dulu sebelum nak memberikan, orang kata apa, tomahan kepada mana-mana. Bukan kerana saya je. Saya betul, saya tak pandai nak orang kata apa, berceramah dengan buat muzik mendayu-dayu. Saya tak pandai. Kan, saya bukan jenis orang yang bila berceramah main emosi orang awam untuk dapatkan simpati. Itu bukan saya. Saya juga bukan dalam ceramah membodoh-bodohkan orang. Saya tak suka. Tetapi kita berdasarkan kepada fakta, saya telah buktikan daripada kitab. Banyak lagi kitab sebenarnya saya buka, hanya sekadar yang saya mampu saja, yang saya sempat saja, kerana kita tak mau panjang-panjang lah, kerana kita pun nak mulakan tugas. InsyaAllah kita jumpa di lain masa. Saya mohon maaf terkasar bahasa tersilap kata. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.